Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, sambungan kita kepada siri yang kelima, daurah kitab Safinatun Najah. Mudah-mudahan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk kepada fasal yang ke-22 yang berkaitan dengan rukun solat. Kata pengarang, rukun-rukun solat itu 17 perkara. Rukun solat bermakna suatu perkara yang mana jika tidak ada di dalam solat benda ni, maka solat itu tidak sah. Dia juzuk-juzuk ataupun bahagian-bahagian yang mesti ada di dalam solat. Jadi ada 17. Jadi tuan-tuan jangan terkeliru kalau ada buku yang menyebutkan 13, ada yang menyebutkan 14, ada yang menyebutkan 17. Kesemuanya betul semuanya, cuma berbeza dari sudut cara mengiranya sahaja. Berbeza daripada sudut cara mengira. Jadi tak apalah, itu perbahasan yang agak panjang, tapi kita tengok dulu apa yang disebut di sini 17. Jadi yang pertama niat, yang kedua takbiratul ihram, yang ketiga berdiri bagi yang berkuasa pada solat fardu, yang keempat membaca Fatihah, yang kelima rukuk, yang keenam diam maksudnya tamakninah sekadar membaca subhanallah pada rukuk, yang ketujuh i'tidal, yang ke-8 tamakninah sekadar membaca subhanallah pada i'tidal, yang ke-9 sujud 2 kali, yang ke-10 diam maksudnya tamakninah sekadar subhanallah pada 2 sujud, yang ke-11 duduk antara 2 sujud, yang ke-12 tamakninah sekadar subhanallah pada duduk antara 2 sujud, yang ke-13 membaca tasyahud akhir, yang ke-14 duduk pada ketika membaca tasyahud akhir, yang ke-15 berselawat atas Nabi SAW pada ketika duduk tasyahud, yang ke-16 memberi salam, dan yang ke-17 tertib. Jadi tentang rukun ni saya tidak hurai kerana di belakang nanti dia akan ceritakan perincian setiap satu daripada rukun-rukun tu. Kemudian fasal yang ke-23, pengarang akan menghuraikan perkara yang berkaitan dengan rukun yang penting-penting yang mesti diambil perhatian. Yang pertama, fasal yang ke-23, niat itu 3 bahagi. Niat semayang tu terbahagi kepada 3. Darjat yang pertama, iaitu peringkat yang pertama, jika sembahyang itu fardu wajib. Jika sembahyang itu fardu, wajib menyahajakan berbuat sembahyang, wajib menyatakan zuhur, asar, maghrib atau isyak, dan wajib menyebut fardunya. Jadi sembahyang kalau yang pertama ni sembahyang fardu, maka di dalam niat mesti kena ada 3. Yang mana ulama panggil sebagai qasad, ta'arud dan ta'yin. Jadi qasad maksudnya sengaja. Iaitu dengan, kalau kita ibaratkan dengan ayat itu, sahaja aku solat, sahaja aku sembahyang. Kemudian ta'arud iaitu fardu. Kemudian ta'yin iaitu sembahyang apa? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Jadi ada 3 ni sudah sah niat tu tadi. Kerana yang wajibnya ada dalam niat itu 3. Sahaja aku sembahyang nama dia qasad, ta'arud itu fardu, ta'yin maksudnya subuh, zuhur, asar dan maghrib dan isyak. Adapun bilangan rakaat iaitu 2 rakaat, sahaja aku sembahyang fardu subuh 2 rakaat, dan kerana Allah Ta'ala itu sandarkan kepada Allah Ta'ala itu hanya sunat. Jadi kalau tak disebutkan benda tadi pun sah. Sembahyang tu sah juga. Jadi 3 kena ada.
Itu tidak termasuk kalau kita sembahyang berjemaah. Kalau kita jadi makmum, kena tambahlah satu lagi, aku mengikut imam. Aku mengikut imam. Okey? Darjat yang kedua, jika sembahyang itu sunat yang ada waktunya atau yang mempunyai sebab. Sembahyang sunat yang ada waktu, misalnya sembahyang duha, dia ada waktu dia. Daripada matahari naik segala sampai ke zuhur. Sembahyang witir, dia ada waktu dia, iaitu daripada selepas solat isyak sampai ke subuh. Dan juga sembahyang yang mempunyai sebab, seperti sembahyang gerhana matahari. Sebab apa gerhana matahari kita sembahyang? Kerana ada berlaku gerhana. Sembahyang sunat istisqa. Kenapa kita sembahyang istisqa, minta hujan? Kerana tak ada hujan. Itu dia panggil sembahyang yang mempunyai sebab. Sembahyang yang mempunyai sebab, jika ada sembahyang itu sembahyang yang ada waktu atau yang mempunyai sebab, maka wajib menyahajakan berbuat sembahyang dan menyatakannya. Kalau sembahyang jenis macam tu, wajib ada dalam niatnya dua benda. Iaitu sahaja aku sembahyang duha. Sah dah. Sahaja aku sembahyang tu qasad, duha ta'yin. Qasad dengan ta'yin saja. Sahaja aku sembahyang witir, itu pun dah sah. Sahaja aku sembahyang gerhana matahari, sahaja aku sembahyang istisqa, itu pun dah sah. Okey. Baik, darjat yang ketiga, jika sembahyang nafilah, yakni sembahyang sunat yang tiada ada waktunya, maka wajib menyahajakan berbuat sembahyang sahaja. Kalau sembahyang tu yang jenis tidak berwaktu dan juga tidak bersebab, contoh sembahyang qiyamul lail malam-malam. Kan, kita bangun qiyamul lail malam-malam, kita niat sahaja aku sembahyang, itu pun dah sah. Tidak memerlukan kepada niat-niat yang lain. Itu cukup ke tu. Kalau kita nak tambah, itu tak ada masalah. Cuma cerita benda yang wajib. Jadi setakat yang wajib ialah sahaja aku sembahyang. Jadi yang lain tu semuanya sunat berlaku. Jadi sembahyang tu ada 3 kategori. Kalau sembahyang fardu, rumusannya, kalau sembahyang fardu, mesti kena ada sahaja aku sembahyang fardu subuh, qasad, ta'arud, ta'yin. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Okey, 3. Yang lain sunat. Kalau sembahyang yang sunat yang berwaktu dan bersebab, kena ada 2. Sahaja aku sembahyang duha, sahaja aku sembahyang witir, sahaja aku sembahyang qabliyah zuhur. Yang lain tu semuanya sunat. Sahaja aku sembahyang sunat duha. Sunat itu pun sunat disebut. Tidak wajib. Kalau sembahyang sunat yang tidak berwaktu dan juga tidak bersebab, sembahyang sunat mutlak, maka yang wajibnya hanya niat sahaja aku sembahyang saja. Yang lebih daripada itu hanya sunat. Itu hanya sunat. Okey, selesai. Kemudian fasal yang ke-24, syurut takbiratul ihram. Syarat-syarat takbiratul ihram ada 16 semuanya. Jadi dalam 16 ini kita kena sempurnakan betul-betul syarat takbiratul ihram. Maknanya kalau tak cukup syarat takbiratul ihram 16 ni, maka sembahyang kita tidak sah. Kenapa? Kerana takbiratul ihram tu tidak sah. Sedangkan takbiratul ihram tu rukun sembahyang. Ada 16 semua ya. Baik. Yang pertama berlaku takbiratul ihram pada ketika berdiri pada sembahyang fardu. Jadi takbir itu kena berlaku pada ketika berdiri. Takbiratul ihram tu bukan kat tangan tu. Allahu Akbar itu takbiratul ihram. Jadi disebut Allahu Akbar ketika berdiri. Kalau satu bahagian daripadanya disebut ketika belum berdiri, contohlah dia tengah-tengah nak bangun tu, dia dah sebut dah Allahu Akbar. Jadi maknanya ada sebahagian takbiratul ihram tu bukan dalam keadaan berdiri, maka tidak sah. Ini pada sembahyang fardu. Adapun sembahyang sunat, kita telah maklum sembahyang sunat ni boleh sembahyang dalam keadaan duduk walaupun kita mampu berdiri. Yang kedua, hendaklah berlaku takbir itu dengan bahasa Arab. Allahu Akbar. Kalau tak mampu, hendaklah diterjemahkan dengan bahasa yang dia faham. Contohnya dia baru masuk Islam, dia tak boleh nak sebut Allah Akbar lagi. Tak apalah, terjemah dengan bahasa yang dia faham, tapi wajib dia belajar.
Yang ketiga, hendaknya takbir itu dengan lafaz Allah dan dengan lafaz akbar. Allahu akbar. Okey? Tak boleh guna lafaz yang lain. Allahu azam. Allahu akram. Tak boleh. Allahu akbar. Yang keempat, mesti tartib antara dua lafaz itu. Maksudnya tartib ikut susunan. Allah, kemudian akbar. Tak boleh akbar, Allah. Yang kelima, jangan dipanjangkan hamzah alif pada a. Jadi Allahu akbar. Tak boleh. Sebab dari segi bahasa Arab, bila Allah tu dia jadi istifham. Istifham tu maknanya persoalan. Allahu akbar, adakah Allah itu maha besar? Tanya. Buat apa tanyanya? Memang Allah Ta'ala maha besar. Kan? Yang keenam, jangan dipanjangkan ba pada lafaz akbar. Allahu akbar. Itu tak boleh. Sebab dia berubah makna. Akbar dengan panjang itu, dia maknanya gendang yang satu muka. Gendang yang ada satu muka. Sebelah je. Yang ni tak ada. Kalau ada dua muka tu lain. Dia ada satu muka. Tabal. Tabal lahu wajhun. Itu gendang yang ada satu muka. Jadi kalau dengan sengaja boleh membawa kepada kufur. Sebab maksudnya Allahu akbar. Allah itu adalah gendang yang ada satu muka. Jadi tak boleh. Kena hati-hati. Yang ketujuh, jangan mentasydidkan ba. Allahu akbar. Allahu akbar. Itu tak boleh. Yang ke-8, jangan menambah waw yang mati atau waw yang berbaris di atas antara dua kalimah seperti dikata Allahu akbar. Itu waw mati. Kan? Jadi dipanjangkan hu tadi. Allahu akbar. Tak boleh. Ataupun waw yang berbaris di atas. Contoh Allahu akbar huwa. Allahu akbar. Itu pun tak boleh, tak sah. Yang ke-9, janganlah hendaknya menambahkan waw sebelum lafaz Allah seperti dikatanya wallahu akbar. Wallahu akbar. Wallahu akbar. Yang ke-10, jangan diam antara dua kalimah takbir sebagai diam yang panjang dan yang pendek. Panjang pun tak boleh, pendek pun tak boleh. Allahu akbar. Apatah lagi panjang, pendek pun tak boleh. Yang ke-11, wajib memperdengarkan akan dirinya sekalian huruf Allahu Akbar. Sekiranya telinga dia sihat dan juga tidak ada gangguan. Bahkan dia bukan saja takbiratul ihram, bahkan semua rukun qauli wajib didengarkan di telinganya. Macam baca Fatihah tu rukun qauli wajib didengarkan di telinga. Baca tahiyat kan, baca salam, assalamualaikum, ada 5 rukun qauli, semuanya wajib didengarkan di telinganya dengan syarat telinganya sihat dan juga telinganya sihat, tak ada penyakit apa dan juga tidak ada gangguan. Kalau ada gangguan contoh bising ke apa semua, kalau tak ada bising tu dah dengar tapi bising, itu bab lain. Tu. Dia kena ingatlah, wajib didengari oleh telinga. Yang ke-12, masuk waktu pada semayang yang ditentukan. Kalau semayang yang jenis ada waktu, kena tunggu masuk waktu dulu. Contoh dia semayang zuhur. Dia duduk tengah takbir. Allah, tengah tarik Allah tu, baru masuk waktu. Tek. Dia bukan tak apalah. Allahu Akbar. Sambung tu, dia kata tak apa tu. Sikit je. Tak boleh. Sebab masa dia mulakan Allah tadi, belum masuk waktu. Yang ke-13, jatuhnya takbir itu pada ketika berhadap kiblat. Maksudnya takbir itu mesti kena dada dah hadap kiblat. Kalau duduk macam Allah, itu tak boleh.
Mesti kena hadap kiblat dah. Yang ke-14, jangan merosakkan dengan lain huruf daripada segala huruf takbir. Jangan rosakkan huruf dia dengan huruf-huruf yang lain. Jangan tukar. Tukar huruf tak boleh. Kan? Macam setengah-setengah orang apa nak panggil, tak tahulah bangsa apa. Dia kaf dia tadi bunyi macam qaf. Allahu bunyi macam kha. Allahu akbar. Tu kha. Tak sah macam tu takbir macam tu tidak sah. Dia kaf akbar. Jangan ditukar dengan huruf kha. Allahu akbar. Tu dah jadi lain dah. Akhbar. Jadi dah suara khabar pula. Akhbar. Kan? Jadi jangan ditukarkan huruf tu. Daripada segala huruf takbir. Dan yang ke-15, mentakhirkan takbir imam daripada takbir imamnya. Mentakhirkan takbir makmum daripada takbir imamnya. Maksudnya, kena selesai imam dulu takbir. Allahu Akbar. Baru kita takbir. Allahu Akbar. Sebab ada juga di kalangan kita ni, tu imam duk tengah tarik takbir, dia dah masuk start A. Tu imam duk Allah, dia pun dah A. Dia dah start masuk Allah. Maka takbirnya tadi belum lagi selesai imam takbir. Nabi SAW menyebut, "Idza kabbara al-imamu fakabbiru." Apabila imam telah selesai takbir, barulah kamu takbir. Tapi kita sekarang ni, kita takbir dulu, belum imam takbir lagi. Ini yang jadi masalah dan jadi tidak sah. Takbir tadi. Baik, seterusnya fasal yang ke-25, syarat sah Fatihah itu 10. Sekarang dia akan cerita pula syarat sah Fatihah. Iaitu yang pertama, tartib mesti dibacakan ikut susunan. Maksud ayat pertama dulu, ayat kedua, ayat ketiga, ayat keempat, ayat kelima, ayat keenam, ayat ketujuh. Jangan langkau ayat. Kalau langkau, kena undur balik dan ulang. Jika sekiranya belum lama lagi. Kalau dah lama berpisah, dah putus mualat, maka kena start daripada awal balik. Contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia teringat tak baca Alhamdulillah. Tapi dah agak panjang dah dia pergi. Dah putus dah mualat. Maka dia kena baca Fatihah semula. Tapi kalau dia baru je, Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Dia baru dia sekejap. Dia pun undur balik dan baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Kerana belum lagi putus mualat. Kenapa? Kerana baru sekejap. Okey? Jadi kalau sekejap, tak apa, dia boleh ulang, dia boleh baca tepat yang tinggal dan sambung balik. Tapi kalau dah jauh pergi, mana putus mualat, dia kena mula balik Fatihah. Sebab syarat Fatihah tu kena mualat. Berturut-turut, tak boleh selang lama. Jadi itu syarat kedua, mualat berturut-turut. Yang ketiga, memeliharakan segala huruf Fatihah. Huruf Fatihah kena jaga. Kerana huruf Fatihah tu ada khilaf ulama, ada yang kata 161 huruf semuanya. Maka ada yang kata 156. Jadi adalah riwayat-riwayatnya. Jadi semua hurufnya tadi mesti dibaca dengan betul. Mesti dijaga. Jangan tukar hurufnya dengan huruf yang lain. Asasnya begitulah. Tapi kalau ada qiraat dan sebagainya, kalau kita belajar qiraat, mungkin adalah tukar-tukar tu. Tapi asasnya macam tu. Jangan ditukar. Melainkan ada qaul yang mengatakan ini bacaannya begini. Kan? Ihdinas zira. Rasanya ada qiraat macam tu. Kalau ada qiraat tu lain lah. Tapi senangnya kita tak payah buat benda pelik-pelik. Kita buat apa yang ditulis oleh mushaf yang ada sekarang ini. Mushaf qiraat hafaz tu. Itu lagi senang. Supaya tidak menimbulkan masalah kepada makmum dan sebagainya kalau kita jadi imam. Yang ke-14, memeliharakan sabdu Fatihah. Sabdu yang tasydid ada 14 semua dalam Quran. Dalam Fatihah ada 14.
wajib kita jaga satu-satunya. Maknanya kita baca bagi betul. Jangan hilangkan apa benda, jangan hilangkan apa benda salah satu daripada tasydidnya. Contoh, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita lagi baca iyyaka na'budu. Tak ada tasydid. Ini masalah lah. Kalau masalah macam tu, kalau berlaku macam tu, maka qiraatnya tadi, bacaannya tadi batal. Dia kena ulang balik. Kalau dia tak ulang sampai habis semayang dia, maka semayangnya tadi batal. Kena semayang semula. Yang seterusnya, jangan diam dengan diam yang panjang. Mana antara satu ayat ke satu ayat tu jangan selang yang panjang. Jangan diam yang panjang. Ar-Rahmanir Rahim. Panjang. Lama. Lepas tu baru sambung balik. Tu pun tak boleh. Jangan diam dengan diam yang pendek dengan sengaja, dengan niat untuk memutuskan bacaan. Diam ni pendek, tapi dia niat tu nak putuskan bacaan. Jadi dia kena mula balik bacaan tadi. Kerana dah terputus mualat tadi. Sebab terputus mualat dengan apa? Dengan dia diam dan dia niat nak memutuskan mualat berturut-turut. Contoh dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Dia berhenti sekejap je tapi niat nak memutuskan bacaan dia. Alhamdulillahirrabbilalamin. Maka Alhamdulillahirrabbilalamin dah terputus daripada Bismillah tadi. Maka dia kena ulang balik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sebab apa? Sebab dengan diam dan dia niat nak putuskan, jadi terputus mualat. Bila terputus mualat, tak cukuplah syarat yang nombor 2 yang kita bincangkan tadi. Yang ketujuh, dengan ketiadaan kesalahan yang merosakkan makna. Kesalahan baris yang merosakkan makna. Jadi dalam Fatihah ada salah baris yang rosak makna, ada salah baris yang tak merosakkan makna. Misalnya salah baris yang merosakkan makna, siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat ke atas mereka. Tapi dia tukar, siratal ladzina an'amtu alaihim. Tu, ta, dia tukar dengan tu. Jalan orang-orang yang telah aku beri nikmat ke atas mereka. Lari maknanya. Bila lari makna, berubah makna, maka bacaan tu tadi batal. Bacaan tu batal, tak sah. Tetapi kalau salah baris yang tidak berubah makna. Contoh, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu yang asal. Tapi dia tukar. Alhamdulillahi Rabbul Alamin. Itu salah dari segi nahu. Sebab apa? Sebab Rabbi kena dibaca baris bawah. Sebab lillah, dia sifat bagi Allah. Allah lillah bagi bawah. Rabbi pun bagi bawah. Kan? Jadi, sepatutnya dia baca Rabbil Alamin. Dia baca Rabbul Alamin. Jadi bacaan tadi tidak mengubah makna. Salah tapi tidak mengubah makna. Jadi bacaan ini haram tapi tak batal sembahyang. Haram tapi tak batal sembahyang. Faham? Dalam sembahyang ni dia tidak ketat lah. Tidak seketat. Bukan kata boleh longgar sangat, tidak seketat dalam ilmu tajwid. Macam tu. Kalau tajwid tu kan salah. Macam tu. Okey, selesai. Yang ke-9, yang ke-8, dan Fatihah itu dibaca pada ketika berdiri pada sembahyang fardu. Kalau sebahagian Fatihah dibaca bukan dalam keadaan berdiri. Contohnya, dia nak cepat, nak tengok bola ke apa. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Lin dia tu dah elok dah rukuk dah. Itu maknanya sebahagian Fatihahnya dibaca dalam keadaan rukuk. Jadi yang macam tu tidak sah. Yang seterusnya, yang ke-9, dan ia hendaknya memperdengarkan kepada dirinya bacaan Fatihah itu, sama seperti takbir tadi, kerana setiap rukun qauli wajib diperdengarkan di telinga kita. Yang ke-10, janganlah hendaknya diselangi Fatihah itu oleh zikir yang lain. Zikir yang lain yang tidak ada kaitan dengan
dengan semayang. Dia memutuskan muwalat. Okey? Contoh, dia tengah baca Fatihah, dia bersin. Katalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hashim. Dia bersebut alhamdulillah. Bila dia sebut alhamdulillah, dah putus muwalat. Putus muwalat. Okey, selesai. Fasal yang ke-26 saya tak baca sebab dia ceritakan fasal ke-26 ni sabdu ataupun tasydid yang ada dalam surah Fatihah 14 semua. Jadi dia tolong kira kat kita. Dalam Bismillah ada 1, Ar-Rahman 2, Ar-Rahim 3, Alhamdulillah 4, Al-Alami, Rabbil Alamin kan? Rabbil Alamin 5, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Malik Yaumiddin 8, Iyyaka na'budu 9, Iyyaka nasta'in 10, Ihdinas siratal mustaqim, Ihdinas siratal mustaqim 11, Siratal ladzi 12, An'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ada 13 dan 14. Ada 2 di dhalin tu. Okey, ada 14 semua. Okey, tu saya baca. Saya laju. Tak hurailah. Baik, yang seterusnya, fasal yang ke-27, tempat-tempat disunatkan kita angkat tangan. Angkat tangan dalam mazhab Syafi'i, ni, separa telinga macam ni, kan? Macam tu. Dan direnggangkan sedikit jari dan diluruskan ke atas. Ada juga yang kata condong sikit ke depan. Itu khilaf antara Imam Ramli dan Ibn Hajar. Jadi jari direnggangkan, jangan rapat. Tak sunat rapat lah. Renggang. Kemudian setentang dengan telinga. Macam ni. Kemudian ibu jari setentang dengan cuping telinga. Macam tu. Okey. Jadi dia angkat ketika 4 tempat dalam semayang. Sama ada lelaki atau perempuan macam ni. Sama. Tidak ada beza antara lelaki dengan perempuan. Jadi yang pertama pada ketika takbiratul ihram. Yang pertama pada ketika takbiratul ihram. Jadi takbiratul ihram daripada bawah, tangan di bawah, kita sebut Allahu Akbar, tangan mula bergerak, mula angkat. Allahu Akbar. Sampai sini bunyi bar. Okey, tamat. Selesai. Kemudian pada ketika rukuk, pada ketika kita nak rukuk, Allahu Akbar. Angkat tangan. Kemudian pada ketika i'tidal, kita bangun. Sami Allahu liman hamidah. Angkat tangan. Dan yang keempat, pada ketika berdiri daripada tasyahud awal. Tasyahud awal. Lepas pada tasyahud awal, kita bangun. Allahu Akbar. Kita pun angkat tangan. Jadi 4 tempat ni saja dalam mazhab Syafi'i sunat kita angkat tangan. Selain daripada itu tak disunatkan. Daripada rakaat pertama masuk ke rakaat kedua tak sunat. Ketika daripada kepada i'tidal nak turun ke sujud tak sunat. Okey, 4 tempat disunatkan angkat tangan. Fasal yang ke-28, syarat-syarat sujud itu 7. Jadi kalau tak cukup 7 syarat ini, tidak sahlah sujud. Bila sujud itu tidak sah, maka membawa kepada semayang itu tak sah. Syarat yang pertama, sujud atas 7 anggota. Mana anggota sujud 7? Nanti dia akan disebut di bawah nanti. Yang kedua, hendaklah dahinya terbuka. Dahi mesti terbuka. Ini dalam mazhab Syafi'i. Kerana ada hadis, riwayat Imam Muslim, sahabat Nabi bernama Khabbab bin Al-Arat bertanya Rasulullah, mengadu kepada Rasulullah, panasnya tempat kami sujud ini. Jadi mudah-mudahan Rasulullah bagi kelonggaran supaya ditutup dahi. Boleh tutup dengan dahi. Tapi Nabi SAW tidak memberikan kelonggaran kepada sahabat. Ini menunjukkan bahawasanya dahi ini wajib terbuka. Walaupun lantai itu agak panas, pasir itu agak panas kan, musim panas di Mekah, di Madinah musim panas. Tetapi Nabi SAW apa benda tidak memberi kelonggaran kepada Khabbab bin Al-Ard dan sahabat-sahabat
Kerana apa? Kerana menunjukkan ulama mazhab Syafi'i mengambil dalil menunjukkan bahawasanya benda ini wajib dibuka dahinya. Okey, baik. Yang kedua, hendaklah dahinya terbuka. Okey, selesai. Yang ketiga, beratkan sedikit dengan kepalanya. Kepala itu mesti berat. Yang keempat, jangan ia turun kerana tujuan lain. Jangan dia turun tadi dengan tujuan yang lain. Kalau dia turun tadi tujuan nak ambil barang ke, malalang dia kata, aku sujud teruslah. Itu maknanya tak boleh. Dia kena bangun berdiri balik. Kan? Dan baru dia turun balik ke sujud. Ataupun lutut dia tak kuat, terjatuh. Alang-alang jatuh, buatlah sujud terus. Tak boleh juga. Sebab masa dia turun tadi bukan niat, bukan dengan qasad untuk sujud. Jadi, yang kedua tadi, dahi mesti terbuka. Tak boleh tertutup dahi ni. Jadi, muslimat yang pakai niqab apa semua, kena selaklah sikit masa sujud. Biar sikit je terbuka pun tak apa dah. Biar kena. Dahi tu, kulit tu tercecah ke tempat sujud. Beratkan sikit dengan kepala. Yang keempat, jangan turun kerana tujuan yang lain. Yang kelima, jangan ia sujud atas sesuatu yang bergerak dengan geraknya. Jadi, ulama mazhab Syafi'i mengambil dalil daripada bahawasanya tak boleh sujud di atas tangan. Ada hadis tak boleh kita sujud di atas tangan. Maka ulama kita kias benda yang bergerak bila kita gerak seolah anggota badan kita. Contoh lengan baju yang besar, lengan baju jubah tu dia terbuka yang besar. Hak besar ni, kan, lengan baju ni besar. Maka kita bila nak sujud, lengan baju ni kita pergi sujud atas tu. Jadi pakaian kita ni, ulama kita mazhab Syafi'i kata seolah-olah juzuk anggota badan kita. Maka seolah-olah juzuk anggota badan kita tak boleh sujud atasnya, samalah bahagian badan kita ni pun kita tak boleh sujud di atasnya. Jadi kalau sujud tak boleh. Kalau orang tanyalah kita daripada mana dalil dapat ni? Dalil dapatnya ulama kita kiaskan. Ulama mazhab Syafi'i kiaskan kepada hadis yang mengatakan tak boleh sujud di atas tangan. Ada hadis Nabi tak boleh sujud atas tangan. Maka bila tak boleh sujud atas tangan, maka ulama kita kata tangan tu anggota. Sebab anggota tak boleh sujud atas anggota. Maka pakaian yang duduk atas badan kita ni, yang bila kita bergerak, dia bergerak sekali dengan kita. Maka dia seolah juzuk ataupun anggota badan kita. Adapun benda yang tak bergerak dengan gerak kita, tak ada masalah. Contoh ekor serban panjang ke bawah, jadi sejadah hujung dia. Bila kita gerak, yang hujung tu bawah tu tak bergerak. Itu boleh sujud atas tu. Okay? Ataupun dia bukan pakaian kita. Contoh sejadah. Sejadah dia bukan pakaian kita. Dia bukan benda kita tangguh atas badan kita. Walaupun kita gerak, dia bergerak. Kan? Sejadah tu. Itu tak ada masalah. Okey? Yang keenam, meninggikan yang bawahnya atas yang ke atas yang atasnya. Maksudnya bahagian bawah itu punggung kita lah. Kena tinggi dan kepala rendah. Itu macam tu. Kalau sama level, itu orang tak panggil sujud, itu meniarap. Yang ketujuh, mesti diam ataupun tamakninah pada ketika sujud. Dan sunat ia membaca dalam sujudnya, Subhanallah mil'al mizan wa mablaghal ilmi wa muntahar ridwan wa zinatal arsh. Ini salah satu daripada bacaan yang dia sebutlah. Sebenarnya bacaan dalam sujud ni banyak. Boleh dilihat dalam kitab Al-Adhkar karangan Imam Nawawi. Jadi setiap rumah saya anjurkan supaya ada kitab Al-Azkar. Kerana besarnya nilai kitab Al-Azkar di dalam agama kita lah. Sehingga kan ada ulama yang kata bi'idar washtaril azkar. Jualah rumah dan belilah kitab Al-Azkar. Besarnya kedudukan kitab Al-Azkar. Jadi itu. Kemudian yang seterusnya, anggota sujud ada 7. Yang disebut tadi 7 anggota. Apa dia anggota? Dahi. Dahi ni satu wajib terbuka. Walaupun sikit je tak apa. Jadi kopiah tu kita pakai. Kata kita pakai macam ni. Pun boleh. Sebahagian dah terbuka ni. Kan? Cuma jangan pakai serban atau semua tutup dahi ni. Itu tak boleh.
Kalau perempuan yang pakai niqab, masa dia nak sembahyang, selak sikit lah. Naik sikit, nampak terbuka bahagian dahi, okey, sah dah sujud. Yang kedua dan ketiga, perut dua tapak tangan, perut ni. Yang keempat dan lima, dua lutut. Yang keenam dan ketujuh, sekalian perut jari kaki. Jadi perut jari kaki ni bawah, perut tu hak bawah lah. Kan tapak kaki. Lepas itulah dalam mazhab Syafi'i dia kena lipat. Masa sujud tu dia lipat. Adakah semua kena kat lantai tu, kat tempat sujud? Tidak, sebahagian saja. Tangan, dahi sebahagian. Sikit pun tak apa. Tapak tangan sebahagian. Bukan kata semua kena-kena dengan ibu-ibu jari pun tak. Sebahagian, satu pun okey dah. Lutut pun sebahagian. Dan juga perut jari kaki sama juga sebahagian. Mana kalau satu ibu jari pun dah lipat, okey dah sah, memadai dah. Bukan semuanya sekali, iaitu sebahagian. Dan fasal yang ke-29, dan saya kira ini yang terakhir lah kot, sebelum kita masuk fasal yang ke-30, iaitu tasydid sabdu yang ada pada tasyahud. Yang ada pada tasyahud. Dia kata ada dalam tasyahud ini ada 20 sabdu tasydid. Kalau kita baca tasyahud itu secara penuh. Kalau kita baca yang pendek-pendek, ada 16. Jadi kesimpulannya kena jagalah tasydid semua pada rukun qauli. Sebab kadang-kadang orang Melayu kita ni ada yang tak tasydid sangat. Jadi Fatihah kena jaga, tasyahud akhir kena jaga sebab dia rukun qauli. Jadi dia sebutlah di sini, saya tak bacalah satu-satu, saya skip lah yang ni. Kemudian tasydid dalam solat ke atas Nabi SAW ada 4. Allahumma 1, salli 2, ala Muhammad kan 3. Allahumma itu ada 2. Allahumma ada 2. Salli 3, Muhammad 4. Itu serangkaian selawat kepada Nabi SAW. Fasal yang ke-31, salam. Dalam salam ada tasydid as-salam 1, Assalamualaikum. Okey, selesai di situ. InsyaAllah, tuan-tuan dan rahmat Allah Ta'ala, fasal yang ke-32 kita sambung tentang waktu sembahyang. InsyaAllah kita sambung kepada siri yang ke-6 nanti, insyaAllah. Wallahu alam. Setakat dulu, aqulu qawli hadha astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.